Salam sejahtera, selamat pagi. Saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Gigi Ahmad di Awani Pagi dengan pelbagai perkongsian menarik dari astroawani.com. Dan kita pastinya akan memberikan tumpuan kepada COVID-19, apa perkembangan terbaru dalam dan luar negara. Tetapi kita juga nak bawakan banyak perkembangan sejak semalam dengan pengumuman pelan penjana yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Kita nak kupaskan ataupun kita nak recap semula apa yang telah diumumkan untuk semua rakyat Malaysia, untuk PKS dan sebagainya, setiap golongan apa yang mereka terima dalam pelan itu. Dan pada masa sama kita juga akan lihat kepada perkembangan politik tanah air yang masih tidak reda-reda lagi ataupun mungkin telah mengembalikan semula semangat politik itu sudah kecoh balik kalau kita tengok. Dan dalam masa yang sama kita juga akan lihat sedikit perkembangan antarabangsa. Tapi kita nak mulakan dengan update COVID-19 yang seperti mana kita lihat pengumuman KKM setiap hari. Semalam dikongsikan satu lagi kematian dan juga 19 kes positif dicatatkan semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 116 kes. Dan kata Ketua Pengarah, setakat 12 tengah hari Jumaat semalam terdapat 19 kes positif baru sekaligus menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini sebanyak 8,266 kes. Namun dalam masa yang sama, 7 kes positif tersebut merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Dan daripada 12 kes penularan dalam negara, 3 kes adalah bukan warga negara dan 9 kes di kalangan warga negara Malaysia. Dan dalam masa yang sama, dapat juga 51 kes yang telah pun pulih dan dibenarkan discharge. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya adalah sebanyak 6,610 kes bersamaan dengan 80% daripada jumlah keseluruhan kes. Ini kita lihat penurunan sikit daripada sebelum ini. Peningkatan secara mendadak banyak melibatkan kes ataupun kluster di depo immigration. Jadi kita harap kes-kes kluster walaupun dalam depo dan walaupun membabitkan bukan warga negara Malaysia, tetapi ini mungkin akan menyebabkan beban terhadap sistem kesihatan negara kita, buat petugas kesihatan negara kita. Jadi kita harap ini menunjukkan sedikit kawalan terhadap kluster dalam depo itu kan. Ya, dalam masa yang sama kita lihat daripada 3 angka kembali kepada 2 angka dan kita mahukan lagi baik selepas ini mungkin 1 angka sahaja, tapi dalam masa yang sama sidang media yang sama juga kata Datuk Dr. Nur Hisham, penjarakan sosial turut menyebabkan penurunan penyakit berjangkit yang lain bukan sahaja COVID-19 dan kaedah penjarakan sosial turut katanya perlu diamalkan yang kita amalkan sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan bukan sahaja membantu membendung penularan wabak COVID-19 tetapi penyakit-penyakit yang lain. Antara penyakit berjangkit tersebut ialah penyakit tangan, kaki dan mulut, demam campak dan cacah air. Dan penurunan kes-kes tersebut adalah merupakan satu implikasi positif hasil pelaksanaan PKP dan PKPB yang turut dibantu oleh amalan kebersihan kendiri yang tinggi. Dan ini sangat berita yang sangat menarik, yang sangat bagus yang kita perlu teruskan lagi penjarakan sosial rasanya untuk masa-masa hadapan. Dan sebenarnya kita nak dengarkan mengenai perkara ini dari Datuk Dr. Nur Hisham sendiri. Kementerian Kesihatan juga ingin menyarankan orang ramai agar terus mengamalkan penjarakan sosial dan amalan kebersihan kendiri yang tinggi untuk memastikan kes-kes berjangkit terus berkurangan. Dengan pembukaan semula pelbagai sektor ekonomi dan sektor sosial secara terkawal, amalan ini sewajarnya dipraktikkan dengan lebih kerap dan diterapkan kepada semua kumpulan umur. Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan pelbagai agensi berkaitan telah membangunkan pelbagai prosedur operasi standard iaitu SOP bagi tujuan ini. Peralihan ke arah budaya hidup, kelaziman dan norma baru ini adalah satu yang baik dan positif demi keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Seperti yang Gigi katakan tadi, mungkin kita boleh ambil pengajaran penjarakan sosial ini bukan sahaja buat seketika, bukan sahaja kita
sedang memerangi COVID-19, tetapi mungkin satu amalan yang kita boleh praktikkan dalam jangka masa yang panjang, mungkin tidak secara ekstrim, tetapi penjagaan kesihatan dan penjagaan kebersihan diri itu, penjarakan sosial, ini menjadi satu amalan yang amat positif kerana kita lihat penurunan kes-kes penyakit berjangkit yang lain juga. Baik, selain daripada COVID-19, kita rasa boleh berehat sedikit daripada cerita-cerita COVID-19 ini dan kita nak alihkan tumpuan kita kepada satu pengumuman besar semalam di mana kerajaan berkenal penjana bantu ekonomi negara. Dan ini menjadi fokus semalam apabila Perdana Menteri mengumumkan pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana ini untuk memacu kembali ekonomi Malaysia ekoran pandemik COVID-19. Dan seperti mana kita lihat, pelan-pelan yang sama turut dilaksanakan di pelbagai negara lain untuk menyemarakkan semula ekonomi, dan Malaysia juga tidak terkecuali daripada pelan ini, dan kita harapkan yang terbaik dapat memacu kembali ekonomi Malaysia ini kerana kita sering membawakan kisah-kisah PKS, kisah-kisah pelbagai perusahaan di realiti rakyat. Kita mendengarkan keluhan mereka, bagaimana cabaran mereka berdepan ketika pelaksanaan PKP ini. Jadi dengan tema bersama menjana ekonomi menerusi penjana, kata Perdana Menteri, kerajaan mengenal pasti 3 teras utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Dan kita nak saksikan infografik memperincikan apa tumpuan dalam pelan pemulihan ini. Itu tadi 10 tumpuan dalam pelan pemulihan ekonomi ERP jangka pendek ini yang mana banyak memberi manfaat, saya percaya, kepada banyak golongan, terutamanya kepada pemain industri PKS. Dan kalau kita lihat, antara yang menarik juga turut diberikan RM30 untuk pengangkutan awam, yang mana ini akan memberikan bukan sahaja usahawan tapi juga rakyat lain untuk menggunakan penggunaan pengangkutan awam ni setiap hari. Dan dalam masa yang sama, kita melihat fokus utama ataupun manfaat paling besar dalam penjana itu sendiri adalah PKS yang mendapat banyak manfaat daripadanya. Kerajaan juga mengumumkan peruntukan pemberian geran dan pinjaman berjumlah RM700 juta kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS dan peringkat pertengahan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin katanya ia bagi membolehkan lebih banyak syarikat itu melanggan atau menggunakan perkhidmatan digitalisation. Dan kita nak dengarkan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pertama, RM100 juta geran padanan digital PKS yang akan disediakan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi. Keduanya ialah RM500 juta di bawah dana transformasi teknologi PKS sebagai pinjaman mudah. Dan ketiga, RM100 juta geran otomasi pintar, di mana setiap syarikat yang layak akan menerima geran sehingga RM1 juta.
Jadi geran dan pinjaman 700 juta ringgit untuk PKS dan syarikat pertengahan, saya kira itu yang dinanti-nantikan orang ramai kerana mereka antara yang paling terkesan akibat COVID-19 dan akibat pelaksanaan PKP dan juga PKPB, sehingga ini kita dengar lagi kedai-kedai, banyak lagi premis perniagaan yang tak dapat buka, dan walaupun mereka mendapat kelonggaran untuk buka itu, tetapi dengan mengadaptasi kepada normal baharu, mungkin kita menjangkakan ramai lagi orang yang tak ataupun rasa khawatir untuk pergi ke beberapa premis perniagaan untuk contohnya tempat-tempat yang mempunyai perhimpunan orang secara beramai-ramai dan juga untuk mendapatkan perkhidmatan peribadi dan sebagainya. Ini akan mendatangkan kesan dalam jangka masa yang panjang. Dan walaupun apa yang diperuntukkan ketika ini adalah untuk jangka masa pendek, tetapi itu juga penting untuk kerana kita dengar daripada PKS menerusi program realiti rakyat ini, ada yang tidak boleh tahan lagi dalam masa sebulan, dua bulan je yang dapat mereka bertahan dengan apa yang mereka ada ketika ini, dengan simpanan yang mereka ada, dengan peruntukan yang mereka terima sebelum ini tidak mencukupi. Jadi kita harap ini dapat suntikkan lagi bantuan buat mereka. Dan kalau anda nak kongsikan apa pandangan anda terhadap pelan yang telah diumumkan ini, boleh saja hubungi kami di pelbagai platform media sosial untuk kongsikan mungkin pandangan yang positif ataupun negatif berhubung dengan geran dan pinjaman 700 juta ini. Dalam masa yang sama, semalam kerajaan juga memperuntukkan ataupun telah umum akan memperuntukkan 750 juta ringgit melalui program e-Penjana dalam usaha menggalakkan penggunaan perkhidmatan pembayaran tanpa sentuh ataupun kita dengar sebagai contactless payment. Perdana Menteri kata kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna selain akan dipadankan dengan tambahan voucher, pulangan tunai dan diskaun daripada syarikat khidmat e-dompet. Kita dengarkan apa kenyataan beliau. Kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna. Dan ini akan dipadankan dengan tambahan voucher, pulangan tunai dan diskaun berjumlah RM50 Malaysia daripada syarikat khidmat e-dompet. Inisiatif ini yang akan bermula pada bulan Julai 2020 akan memanfaatkan 15 juta rakyat Malaysia. Rasanya sejak kita mulanya PKP sudah ramai yang mungkin familiar dengan penggunaan e-dompet ini. Bukan saja daripada mereka yang selalu menggunakan, sebelum ni yang tak pernah guna pun dah semula menggunakan sejak PKP. Dan harapnya RM50 yang diberikan itu akan membuat lebih banyak kitaran ekonomi kita ni berlangsung dan akan membantu banyak usahawan-usahawan lain. Dan dalam masa yang sama, golongan orang kelainan upaya juga tidak dilupakan, termasuk ibu tunggal akan menerima bantuan one-off sebanyak RM300 bagi meringankan beban ketika berdepan impak COVID-19. Dan bantuan kewangan tersebut akan disalurkan selewat-lewatnya sebelum sambutan Hari Raya Aidiladha. Perdana Menteri kata kerajaan sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan kumpulan sasar termasuk kumpulan tersebut. Kita dengarkan mengenai perkara ini. Kerajaan juga sentiasa mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan kumpulan sasar seperti OKU dan juga ibu tunggal. Sehubungan itu, lebih 300,000 OKU dan ibu tunggal yang tersenarai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat layak menerima bantuan one-off sebanyak RM300 bagi mengurangkan beban mereka. Bayaran ini insya-Allah akan disalurkan sebelum Hari Raya Aidil Adha. Ya, itu satu sokongan yang ataupun bantuan yang kita terima dan kita lihat ini satu perkembangan yang positif dan kita lihat bukan saja tumpuannya pada PKS, pada perniagaan, pada sektor swasta dan sebagainya, tetapi golongan-golongan yang sering kita tidak teringat ketika dengan pandemik COVID-19 ini. Banyak kita fokuskan kepada aspek ekonomi, tapi dalam masa yang sama ramai lagi golongan yang turut terkesan yang kita mungkin tidak lihat apa kesannya yang secara invisible. Jadi ini satu tumpuan yang amat positif buat golongan orang kurang upaya dan juga ibu tunggal. Dan selain itu kita juga nak dengarkan apa agaknya reaksi pihak-pihak lain terhadap pelan yang telah diumumkan semalam dan inisiatif pendigitalan ekonomi yang diberikan tumpuan pada
pengumuman Perdana Menteri semalam disambut baik oleh pemain industri. Bagaimanapun, Presiden Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia GMB Agil Faisal Ahmad Fazil berpendapat dengan ketiadaan platform digital bagi memudah cara yang stabil ketika ini, proses tersebut akan menyukarkan lagi keadaan. Justru beliau mencadangkan agar proses hybrid antara pendigitalan dan konvensional dilakukan bagi memudahkan inisiatif tersebut. Kita dengarkan apa reaksi beliau. Tidak ada lagi platform digital homegrown yang dibuat untuk memudah cara. Sebagai contoh, kita memang cakap ketika MCO PKP ni jualan dalam talian bertambah, jualan perniagaan dalam talian bertambah dan sebagainya. Tetapi pada masa sama, bila kita tengok kepada statistik, 50% syarikat kecil tutup. Dan sekarang nak lebih 500,000 orang kehilangan pekerjaan. Kenapakah ini berlaku? Kerana walaupun digital platform bergerak, tetapi pada masa yang sama ramai lagi yang tidak ada akses kepada digital ini. Jadi saya tengok pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh PM tadi akan ke arah ini, membantu mewujudkan dan juga membantu supaya lebih ramai orang yang akan dapat akses kepada digital ini melalui geran-geran yang diumumkan, melalui pengumuman yang diberikan dalam perkeso, gig ekonomi, berkenaan dengan Kementerian Sumber Manusia. Ini semua ke arah tersebut. Tapi apa yang penting sini, kalau saya pada pendapat saya, pendigitalan selama kepada 100% dalam keadaan sekarang, saya rasa tidak akan dapat result sepenuhnya. Apa yang perlu ada hybrid di antara pendigitalan dan juga konvensional. Ya. Jadi dalam masa sama kita banyak memberi tumpuan kepada platform digital, terutamanya ketika pelaksanaan PKP ini masih berlangsung, kita banyak fokus kepada penghantaran makanan, pembelian barang dan sebagainya secara dalam talian. Tetapi infrastruktur itu, platform penggunaan internet ini masih lagi tidak kukuh, terutamanya di kawasan luar bandar. Seperti mana kita lihat cara guru-guru dan juga murid dalam sistem pendidikan kita perlu adaptasi kepada pembelajaran secara dalam talian e-learning. Banyak sebenarnya kekangan untuk mereka terutamanya di luar bandar untuk mendapatkan akses internet dan juga akses kepada peranti elektronik itu sendiri. Jadi ini satu aspek lagi yang perlu dititik beratkan sementara kita sibuk nak menyokong dan juga memberi tumpuan kepada aspek digital ini, tetapi banyak lagi sebenarnya perkara asas yang infrastruktur asas yang basic masih lagi tidak diperkukuhkan lagi terutamanya di kawasan luar bandar. Jadi kita akan mungkin memberikan banyak lagi tumpuan terhadap perkara ini, tapi banyak lagi perkongsian di astroomni.com kita nak bawakan cerita politik. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Tadi kita dah bawakan perkembangan COVID-19 dalam masa yang sama perkembangan ekonomi yang mana pelan pemulihan jangka pendek telah diumumkan semalam dan kita tidak terkecuali lagi untuk menceritakan atau membawa perkembangan mengenai politik tanah air dan yang pastinya semalam juga pelbagai pengumuman bukan sahaja pengumuman ekonomi tapi pelbagai pengumuman daripada bekas Perdana Menteri kita juga telah diadakan yang mana ini kalau kita boleh baca di astroawani.com Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa kerajaan telah menggunakan SPRM bagi memberi tekanan kepada pembangkang dan dakwanya kerajaan menggunakan SPRM susulan penahanan beberapa pimpinan Angkatan Bersatu Anak Muda Armada yang ditahan oleh badan kerajaan itu baru-baru ini. Dan menurut Tun M, mereka di soal siasat itu tidak mengapa, tetapi kaedah yang digunakan itu salah. Katanya SPRM dilihat memberi tekanan di mana salah seorang daripada pemimpin armada ditahan selama 4 hari, ada seorang wanita turut disoal siasat di dalam bilik gelap oleh 5 orang. Jadi kita nampak Tun Dr. Mahathir di sini mempersoalkan kaedahnya di situ tidak berapa bagus katanya dan ada juga wanita dalam masa yang sama soal siasat itu diadakan dan beliau mendakwa itu adalah sebagai satu tekanan kepada pihak pembangkang ketika ini.
Ya, dan ini pastinya berhubung rapat dengan kekecohan yang berlaku dalam Parti Bersatu yang mana semalam juga telah pun dimuktamadkan. Sebelum ini kita lihat kecoh, ada yang kata dah keluar parti, ada yang kata telah pun dipecat tapi sebenarnya tak dipecat. Ada orang lain yang pula yang kata umum pemecatan itu sebenarnya dia yang kena pecat. Jadi ada banyak kekecohan, tetapi susulan mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni yang diadakan telah pun mengesahkan keahlian Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 4 lagi ahli parti itu telah pun terhenti dengan sendirinya selaras dengan perlembagaan parti. Ini termasuk Datuk Seri Mukhlis Mahathir, Syed Saddiq Abdul Rahman, Datuk Amiruddin Hamzah dan juga Dr. Mazli Malik. Kata Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, perkara itu selaras dengan perlembagaan parti. Katanya mesyuarat MPT telah pun mengesah keahlian mereka secara telah pun terhenti secara serta-merta ini mengikut peruntukan fasa dalam perlembagaan bersatu. Dan katanya juga MPT turut mengesahkan bahawa Kapten Muhammad Suhaimi Yahya adalah sekian lama Setiausaha Kerja Bersatu yang sah dan sebarang surat pemakluman yang ditandatangani beliau selaku Setiausaha Kerja adalah terpakai secara rasmi. Dan ini saya kira penjelasan yang saya harap adalah final, muktamad, memang betul-betul muktamad dan tidak ada lagi kekecohan selepas ini yang bercanggah dengan apa yang telah diumumkan. Dan kita harap dapat redakanlah sedikit politik dalam parti dan juga politik antara parti ini. Tapi bukan saja Parti Bersatu, dan semalam juga kita dengar kekecohan tentang beberapa ahli politik yang katanya akan meletak jawatan dan sebagainya. Ini penjelasan yang diberikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, katanya mengulangi pendirian bahawa beliau sama sekali tidak akan meletak jawatan dan meninggalkan parti. Katanya dalam satu sidang media juga semalam, dalam banyak-banyak sidang media yang diadakan semalam, katanya spekulasi itu tidak benar sama sekali. Katanya terdapat perjumpaan kumpulan tertentu yang sengaja membabitkan beliau untuk memecah belah keutuhan Parti Bersatu serta untuk mengganggu gugat kestabilan politik negara. Dan kita lihat kekecohan ini adalah susulan ada kabar angin ataupun kata-kata di media sosial berhubung dengan nombor 129 yang telah pun menular di media sosial, dan susulan itu kita lihat kekecohan terus tercetus dalam Parti Bersatu ini dan juga banyak desas-desus mengenai peletakan jawatan dan sebagainya. Dalam masa yang sama, yang turut diumumkan beliau adalah telah memberitahu hasrat Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dalam masa yang sama, kita juga mendapat kita menghubungi seorang ahli MPT yang enggan dinamakan. Katanya bagaimanapun Muhammad Rizwan yang sinonim dengan panggilan Pak Wan itu telah memberitahu bekas Perdana Menteri bahawa beliau enggan untuk turut serta dalam pelan untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa yang didakwa beliau itu. Dan kata Pak Wan, beliau juga katakan telah memberi jaminan sewaktu mesyuarat MPT bahawa beliau akan berdiri teguh menyokong Muhyiddin selaku pemimpin Bersatu serta Perdana Menteri. Jadi sekali lagi kita lihat penjelasan yang diberikan ini dan kekecohan politik yang berlaku sejak hujung Februari itu masih ada lagi tempiasnya impaknya kepada parti politik dan juga pentadbiran negara dalam masa yang sama, kerana ini juga membabitkan Perdana Menteri negara kita sendiri, Gigi. Dan dalam masa yang sama kita lihat ia pastinya memberi banyak reaksi ataupun maklum balas ataupun mungkin kata-kata daripada rakyat sendiri apabila kekecohan ini berlaku. Dan dalam masa yang sama kita faham bahawa Pak Wan juga sekarang ini sedang menjalani kuarantin dan kita harapkan Pak Wan dapat meneruskan kuarantin itu. Dan kerana apa sekarang ini pun kita biarkan saja politik ini digalas oleh mereka yang boleh menjalankan tanggungjawab dan mereka yang tidak, maksudnya yang masih lagi kuarantin berada di rumah sahaja. Dan dalam masa yang sama kalau kita lihat ada juga update ataupun perkembangan mengenai seorang lagi ahli politik, ahli parlimen Lubuk Antu, Tambat Elias Jugah Muyang, yang mana katanya keluar PKR ikrar sokong Muhyiddin. Itu dalam kenyataan media yang dimaklumkan malam tadi, beliau menyatakan bahawa ikrar sokongan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Saya telah berbincang dengan para penyokong saya dan mereka bersetuju agar saya menyokong penuh kerajaan PN demi kebaikan dan pembangunan kawasan Lubuk Antu. Itu antara kejutan juga daripada perkembangan semalam Naila, yang mana daripada ahli politik, ekonomi dan juga
banyak lagi pengumuman-pengumuman yang kita tidak jangka yang berlaku semalam. Ya, betul. Dan satu lagi pengumuman yang mungkin tak dijangka orang ramai, ini kita nak alihkan sedikit perhatian daripada COVID-19 daripada ekonomi dan pentadbiran negara. Ini adalah satu aspek yang turut penting, merupakan satu industri yang amat penting buat negara kita, membawakan industri filem. Dan ini update perkembangan terbaru daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun FINAS telah pun umum pelantikan semula Ahmad Idham Ahmad Nazri sebagai Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO FINAS yang baru. Dan pelantikan ini berkuat kuasa selama 2 tahun bermula 5 Jun sehingga 6 Jun 2022. Kata pengerusi FINAS juga yang terbaru, Zakaria Abdul Hamid, kata dalam satu kenyataan, semoga dengan pelantikan beliau ini FINAS akan terus menjana kecemerlangan sebagai sebuah badan yang memaju, menggalak dan memelihara kemajuan industri perfilman tanah air. Dan kita lihat pembaharuan ini juga dalam masa yang sama, pembaharuan kepada pengurusi FINAS itu kita harap dapat suntikkan semangat baru, nafas baru buat industri filem kita yang kita lihat masih lagi tidak ataupun banyak lagi kekangan dan cabarannya. Dan sebelum ini kita juga dapatkan pandangan daripada penggiat industri sendiri. Kita bersama Nizam dari Animonster Studios yang cukup terkenal dengan Boy Boy, dan juga kita dapatkan pandangan Bront Palare, merupakan seorang penggiat seni dan filem negara yang cukup terkenal, dan kita dapatkan pandangan mereka apa yang diperlukan dalam industri filem tanah air ini untuk terus melakar sejarah kepesadaan antarabangsa seperti apa yang diluahkan oleh pengerusi FINAS. Beliau memasang impian baru, ataupun impian ini sebenarnya kita dah dengar banyak kali, untuk melakar sejarah di anugerah-anugerah terkemuka, termasuklah anugerah Oscar. Jadi kita nak dengarkan dulu pandangan daripada Bront Palare. Katanya ada banyak lagi cabaran yang perlu dihadapi oleh industri filem negara. Kita dengarkan. Sifatnya lebih jom kita nak majukan penerbit tempatan. Dan IP lah benda yang tak duduk di kepala diorang waktu diorang draft benda tu. Cuma sekarang bila kita melihat semula selepas 40 tahun, benda tu menjadi problem. Sebab waktu diorang draft, diorang tak fikir tentang tu kan. Dan sekarang siapa yang nak let go benda tu? Adakah TV station? Tapi TV station juga ada dapat tengok yang sekarang YouTube boleh monetize, dan kita pula memandang ini juga tak fair pada penerbit, sebab banyak juga penerbit yang tutup yang diorang hasilkan produk untuk TV, and then TV boleh resell, diorang tak boleh resell. Jadi tak ada, industri itu tak wujud dalam konteks kita membangun bersama. Sebab untuk TV station ada aja akan ada generasi baru yang lebih murah, yang sanggup berkorban atas macam-macam pretext lah, pretext seni, pretext akan dapat job lebih selepas ni. Jadi banyak benda yang company baru sanggup telan untuk duduk dalam industri. Ya, dalam masa yang sama kita tahu daripada pelan penjana semalam juga turut diumumkan bahawa sebanyak 225 juta ringgit peruntukan telah diberikan kepada sebagai insentif rangsangan ekonomi kepada industri ini bagi pelan pemulihan ekonomi jangka pendek. Itu telah diumumkan Perdana Menteri semalam, dan kita harapkan dengan pelantikan Ahmad Idham dan juga dengan suntikan insentif 225 juta itu akan memberikan sedikit sebanyak nafas baru kepada industri kreatif kita yang mana juga turut terkesan dalam PKP yang dilakukan selama 2 bulan lebih lalu. Ya. Dengan itu kita akhiri awal pagi di sini. Jangan lupa saksikan segmen khas Realiti Rakyat pada jam 8.30 bersama saya Nala Huda dan saya Jijik Ahmad. Jumpa lagi.